Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Maharab dalam Buletin UKAS edisi petang 14 Ogos 2020. Tumpuan utama mengenai pelaksanaan projek jalan utama kedua yang merupakan kesinambungan kepada koridor pembangunan baharu di sepanjang jalan pesisir di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, dalam masa yang sama pelaksanaannya akan menghubungkan Taman Teknologi Tinggi Samajaya, Koridor Tenaga Diperbaharui Sarawak, Kawasan Pertubuhan Ekonomi Tanjung Manis dan Taman Perindustrian Samalaju. Ujarnya, keadaan itu mewujudkan rangkaian untuk memperkukuh dan menyepadukan aktiviti sosioekonomi. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek Pelan Pembinaan Jalan Utama Kedua Sarawak Pakej C naik taraf Jalan Tanjung Genting dari Simpang Tulai ke Jambatan Lanang di Sibu pada Khamis. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan 199 cek pampasan yang berjumlah lebih 5.2 juta ringgit kepada 160 orang pemilik tanah yang terlibat dengan projek tersebut. Dalam majlis berasingan di Limbang, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 160 juta ringgit menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bagi membangunkan semula sekolah-sekolah daif di bahagian Limbang. Pihak sekolah minta agar kawasan lapang itu akan dapat disemen. Jadi kita akan berusaha untuk ianya dapat dilaksanakan dalam tempoh terdekat ini. Kedua, mereka juga memohon untuk dipasang penghawa dingin bagi blok yang digunakan oleh tenaga pengajar di sekolah ini. Dalam ruang yang kecil, ianya menampung 60 orang guru, dan kita pun melihat keadaan bangunannya pun sudah agak lama juga. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke SK Melayu Pusat Limbang. Seterusnya, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah memutuskan penubuhan 3 jawatankuasa bagi menangani kes kebakaran tanah gambut dan jerebu di bahagian berkenaan. 3 jawatankuasa tersebut adalah pengurusan kawalan dan pencegahan, penglibatan dengan komuniti dan pemilik tanah dan penyebaran maklumat pendidikan dan latihan. Sehubungan itu, semua agensi berkenaan dipohon untuk menguatkuasakan kawalan dan rondaan, khususnya di kawasan yang kerap berlaku kebakaran, di samping mewujudkan pos-pos kawalan. Pada masa yang sama, pihak Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar telah menghentikan pengeluaran permit pembakaran. Pemantauan menggunakan drone juga dilakukan. Laporan berikutnya, Stesen Kerbau Meragang Lawas dilihat berpotensi untuk dijadikan pusat bagi pengeluar keju berasaskan susu kerbau utama di rantau Asia Tenggara. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, telah mengetuai rombongan ke Kuala Lumpur pada 11 dan 12 Ogos 2020 bagi berbincang dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang diketuai Timbalan Menteri Kedua Datuk Henry Sum Agong berkenaan potensi pembangunan industri kerbau tenusu terutamanya untuk pembuatan keju di Sarawak. Rombongan telah melawat ladang ternakan kerbau tenusu MIG Farm Sendirian Berhad milik Abdul Ghaffar Han di Semenyih, Selangor yang mempunyai 1,000 ekor kerbau spesies murah diternak secara separa intensif. Selanjutnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK berperanan sebagai perantara kerajaan dan rakyat terus menjadi sandaran kepada kestabilan pentadbiran Kerajaan Sarawak yang ada pada hari ini. Aduningga Simoy Peri berkata beliau mencadangkan agar KMKK mengadakan mesyuarat setiap bulan bersama pejabat daerah mengatasi permasalahan di peringkat kampung dengan sepenuhnya. Malah katanya Kerajaan Sarawak begitu prihatin dengan para pemimpin di peringkat akar umbi dan memperkasakan peranan KMKK. Dalam bajet 2020 yang lepas,
di mana telah memperuntukkan RM100 juta untuk semua JKK di Sarawak. Ini satu perkembangan yang cukup baik untuk memperkasakan JKK di tingkat akar undi. Jadi kita berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak GPS kerana begitu prihatin dengan pemimpin-pemimpin di tingkat akar undi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis peresmian kursus pembangunan kapasiti KMKK Daerah Seri Aman pada Khamis. Seramai 61 ketua masyarakat dan ketua kaum dari kawasan Dun Lingga hadir ke kursus tersebut. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.